Allah, sahabat bahagia ni kita masuk topik yang ke-13, insya-Allah. Okey, ad-darsu ats-tsalits asyar. Nombor 13 ni kita belajar ni kita belajar kata nama isyarat untuk ramai. Sebelum ni kan kita belajar kita kata hadza kitabun. Ataupun zalika kitabun. Okey, itu mutakkar. Yang muannas contohnya hadhihi saburatun. Yang dekat, yang jauh sikit, tilka saburatun. Okey, persoalan dia kalaulah yang kita nak tunjuk tu ramai. Macam mana kita nak tunjuk yang untuk ramai? Okey. Untuk yang tunjuk untuk ramai manusia, untuk ramai manusia ni, maksudnya dia khas hanya kepada manusia sahaja yang berakal ni, kita pakai haula. Kita pakai haula. Haula'i. Dan haula'i itu memanglah baris dia memang begitulah baris dia. Dan hamzah tu memang dia kekal baris bawah. Haula'i. Tak ada haula'u ataupun haula'a. Maksudnya sekalipun sebelum haula' tu ada fi ke ila ke ma'af ataupun dia dekat depan sekalipun, memang baris hamzah tu baris bawah. Dia tak berubah. Dia perkataan yang statik, tidak berubah bentuknya. Dan seperti biasa insya-Allah kita baca dulu. Okey. Kiranya haula'i maksudnya itu ke, ini ke apa? Mereka. Mereka. Okey. Puan sila baca dulu untuk kita sebelum kita nak masuk ke bahagian ni. Okey. Man haula'il fityatul tiwalu ya aliyuh. Ya aliyuh. Ya. Hum tullabun jududun. Man ainahum. Man ainahum. Hum. Tetap. Man ke min? Ni min aina. Min ainahum. Hum min Amrika. Ahum zumalauka. Naam. Hum zumali'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahidun. Naam. Hum mujtahidun. Masmu'ahum. Tak, ma asma'uhu. Asma'uhu. Yang ni kita baca ma asma'uhu, bukannya masmu tak. Ma asma'uhu. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalu qasaru. Al-qisaru. Hum hujjaju. Min ainahum. Ba'duhum min Sin wa ba'duhum minal Yabani. Aina Musa wa asdiqauhu dhahabu ila mat'ami. Okey. Alhamdulillah. Kan haula ni kita guna untuk yang mula tadi untuk manusia sahaja. Manusia dan bilangan dia ramai lah. Ramai ni lebih 3 orang lah. 3 orang ke atas. Kemudian perkataan al-fityatu. Al-fityatu ni dia kan bila kita dah masukkan perkataan haula ke ramai, kita nak tunjuk mereka. Mereka kan. Mestilah yang ditunjuk tu mesti ramai. Mesti kita guna perkataan ramai juga. Kita juga guna perkataan jamak. Okey, fityah tu dalam bahasa Arab daripada kata tunggal fata.
Fa, ta, apa ya tanpa titik, fata. Fata tu seorang. Maksudnya anak muda lah. Pemuda. Seorang anak muda. Fata seorang. Kalau seorang yang perempuan, kalau perempuan fatatun. Fatatun sebab dia akan ada pertama rebutah. Okey, kalau ramai fityah. Bila sebut fityah ni boleh jadi campur lelaki perempuan ataupun jadi lelaki sahaja. Man haula'il fityatu tiwalu. Okey. Kalau ingat lagi kan minggu lepas kita belajar na'at kan. Minggu lepas kita belajar pasal na'at. Kita kata kalau at-tiwal ni dia mufrad daripada perkataan pada perkataan Tawi kan, bukan yang panjang tawi. 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 Kalau kata seorang pemuda yang tinggi. Panjang bukan manusia. Contohnya kita kata fata tawilun. Okey, ini kalau tanpa ada alif lam kan. Kita kata kan, minggu lepas na'at ni mesti kena sama balance. Sama ada dua-dua tu tak ada alif lam ataupun ada. Dan baris dia dua-dua mesti kena sama. Okey, baris fata dia bukannya berakhir dengan baris depan tanwin, tidak. Walaupun tak nampak berakhir dengan baris depan bagi perkataan fata, tapi disebabkan fata tu memang keadaan dia memang begitu bentuk dia. Jadi kita iktibar, kita anggap dia akhirnya baris depan walaupun tak nampak. Maksudnya ada perkataan yang kita boleh masukkan unsur tanwin baris depan, ada perkataan yang tak dapat kita nak masukkanlah. Seperti fatan. Kalau sekiranya kita masukkan kedua-duanya alif lam. Okey, kita buat al fata at-tawila. Samalah. Bila masuk alif lam kena buanglah tanwin. At-tawilu. Al-fata at-tawil. Okey, ini kalau seorang lah. Kalau ramai yang para pemuda, pemuda-pemudi yang tinggi, kita jadi al-fityatu tiwalu. Jadi bagi saya mungkin kita kena hafal lah mungkin dia punya cara bentuk ni al-fityatu at-tiwalu kan. Kalau kita baca dalam kan, kadang-kadang kita baca surah Al-Kahfi pada pagi Jumaat, Allah sebut al-fityah. Sebut al-fityatu ilal kahfi. Al-fityatu ilal kahfi para pemuda yang lari ke gua untuk menyelamatkan akidah kan. Mereka lari kan, 7 orang lari bersama anjing dia masuk ke gua. Jadi Allah guna al-fityah tu menunjuk kepada ramailah, melebihi 3 ke atas. Okey. Man haula'il fityatu tiwalu ya Ali. Kalau kita jumpa ya wahai, automatik perkataan selepasnya kita baca baris depan tanpa tanwin. Tak boleh buat tanwin. Kalau kita tukar ya, contohnya Muhammad, kita nak panggil Muhammad, ya Muhammadu, baris depan tanpa tanwin. Tukar apa lagi? Ya, tukar pada nama perempuan pun sama. Ya Aisyatu tanpa tanwin, ya Zainabu, ya Talhatu dan sebagainya. Kalau nama saya Safwan, ya Safwanu. Okey. Tapi orang Arab walaupun dia tahu, orang Arab tahu tu baris depan, tapi dia tak baca sampai baris akhir, dia sebut macam tu je, ya Safwan, ya Ali. Cuma kalau tata bahasanya baris ni akhir tu baris depan tanpa tanwin. Hum tullabun jududun. Okey, ini pun ada unsur macam yang lepas, unsur na'at man'ud. Tullabun jududun. Dua-dua tak ada alif lam. Tapi dia sama dia punya tu. Dua-dua tak ada alif lam, dua-dua baris depan dan dua-dua muzakkar. Muzakkar, tapi dia bilangan ramai. Dia kena sama balance. Dua-dua muzakkar, kalau dia mufrad
Jamak-jamak dia kena sama. Okey, tulabun judul. Okay. Kalau seorang pelajar baru, talibun jadidun. Jadidun. Talibun jadidun. Kalau perempuan, talibatun jadidatun. Kalau dia ramai, tulabun jududun. Okay. Min ainahum. Min ainahum. Min dari mana? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka. Ahum zumala'u. Okay. Kita lihat kat sini kan. Dia kan perkataan zumala' kan jamak daripada zamil. Zamilun. Zamilun. Zamilun seorang kawan. Zumala. Zumala. Okay, kalau dia ramai zumala. Okay, yang ni saya ajar ni apa sudut imla ataupun nak sebut segi kaedah tulisan. Supaya kita tak rasa pelik. Zumala. Okay, kita lihat kat sini. Huruf hamzah ni dieja satu saja. Maksudnya tanpa ada huruf dekat pada dia. Tapi bila masuk kita masuk kaf kan. Masa masuk kaf awak tu zumala, tiba-tiba huruf hamzah ni kita eja di atas rumah waw. Maksudnya huruf hamzah tu tumpang huruf waw. Dan ini dipanggil kaedah imla lah, kaedah penulisan bahasa Arab. Kenapa macam ni? Yalah sebabkan dulu orang Arab dulu masa zaman jahiliyah mereka ni perkataan dia disebut saja tapi tak kerti menulis. Jadi bila ada selepas tu ulama ni cubalah bukukan kaedah penulisan, ialah tulisan data selepas percakapan. Okey, zumala'uka. Okey. Maksudnya kalau kata anta zamili kan samalah. Anta zamili, huwa zamili. Kalau mereka ramai kena tukarlah kepada yang ramai juga. Hum zumala'i contohnya. Naam hum zumala'i. Okey kan. Bila ada unsur ana kan zumala'i, tiba-tiba huruf hamzah ni tumpang huruf ya kan tanpa titik. Zumala'i. Dan memang beginilah cara kaedah dia penulisan. Hum zumala'i, hum fi fasli kan. Fasli dua, faslun campur ana. Jadi fasli. Ahum mujtahidun. Naam hum mujtahidun. Ma asma'uhum. Okey, asma'uhum ni kan kita kata minggu lepas asma' tu adalah jamak daripada perkataan ismun. Ismun. Kalau kita nak cakap apa nama awak tu seorang. Kita sebut masmuk. Tu sebut masmuk. Tapi bila kalau macam mana sebabkan kita nak tunjuk kepada ramai orang tu, siapakah nama mereka? Mereka kan ramai. Ismun tunggal. Jamak dia asma'. 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 Dan kalau nama orang perempuan, nama dia Asma', bagilah kita aja dia pun Asma'. Macam ni. Asma'. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man ha'ula'i ar-rijal. Ini bersama lah kan. Ini kita ada masukkan alif lam. Ini bersama. Na'am man'ud. Ar-rijal. Al-qisaru. Ar-rijal jamak daripada rajulun. Rajulun. Okey, lelaki yang rendah. Rajulun qasirun. 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 Tapi bila ramai ar-rijalun qisarun. Okey. Okey, rajul kan seorang kan lelaki. Tapi kalau kita cakap perempuan, kalau perempuan tak boleh kita masukkan ta marabutah. Kita kata rajulatun tak boleh. Tak ada. Sebab tak ada apa rajulatun. Rajul kalau kita cakap perempuan kita pakai imra'atun. Imra'atun. Imra'atun qasirah. Takut ada tiba kata kita pun, kalau rajul lelaki, kalau perempuan tamat buta. Tidak. Tapi imra'atun lah perempuan. Okey, seorang perempuan yang rendah. Okey, hum hujjajun.
hum hujjajun. Ini apa ni lah, ahli apa haji ya. Apa tok haji. Okey, hujjah tu jamak. Kalau seorang huwa kan, huwa okey, hajun. Huwa hajun. Hajun. Kalau hiya hajjah lah. Betul lah kita sebut orang yang lelaki yang bawa balik pada haji tersebut haji. Haji tu sebenarnya daripada bahasa Arab lah. Kalau perempuan hiya hajah. Hajatu. Karamai hum hujjaju. Okay, min ainahu ba'duhum min as-Sin wa ba'duhum min al-Yaban. Kan kita belajar minggu lepas, kalau ada min kan, asalnya min nun tu mati, berjumpa dengan alif lam, cara dia terpaksa kita bariskan nun dengan baris atas. Kita baca minal yaban. Dan dah bila jumpa min, baris akhir baris perkataan kedua, baris bawah. Ni okey. Ustaz, ba'duhum tu maksudnya apa? Okey, ba'duhum sebahagian mereka. Sebahagian. Dia pada perkataan dua perkataan. Perkataan pertama ba'dun. Okey, ba'dun campur dengan dhamir hum. Ba'duhum. Ba'du sebahagian, separuh gitulah. Tapi sini sebahagian lah. Sebahagian lebih menunjuk kepada manusia. Tak ada separuh. Macam mana separuh? Okay, ba'duhum minal yaban. Kemudian aina Musa wa asdiqa'uhu dhahabu ilal mat'am. Dhahabu kan untuk yang ramai lelaki lah kan. Dhahabu. Kalau dia seorang lelaki, dhahaba. Kalau perempuan, dhahabat. InsyaAllah nantilah kita belajar tentang fi'il ni lah. Kita belajar fi'il madhi. Nanti bab selepas ni tentang kalau ramai macam mana nak sebut kan. Tapi saya rasa mungkin pun dah belajar kan sebenarnya kan. Apa perubahan fi'il madhi kalau ramai seorang dua. Tak ingat. Saya ingat. Itu yang saya macam confused. InsyaAllah kita belajar insyaAllah. Hati-hati. Kita kemudian nombor satu ni yang dekat tadi dekat na'at man'u tadi, kalau kita buka ni dekat ni yang apa dalam bahasa Inggeris ni yang saya bagi nota dalam dekat grup, ada macam contohnya adjektif na'at baitun jadidun kan. Bait ni dia disebut sebagai nama man'ut. Jadi itu adalah na'at sifat adjektif. Sama. Dua-dua baris depan ada tanwin, dua-dua tak ada alif lam ataupun dua-dua ada alif lam dan dua-dua mesti sama jantina, sama gender. Mudzakkar muannas. Contohnya ni bintu saghiratun waladun saghirun. Mudarrisun jadidun al-mudarrisul jadidu. Bait jadi samalah. Kemudian mana lagi? Ni contoh yang bagi dalam Al-Quran kat mana perkataan na'tun wa man'u tadi. Apa dalam surah Al-Maidah wa kitabun mubin. Tak apa, ini sekadar maklumat. Okey, latihan tadi nombor satu ni dia bagi latihan tamrin. Dia sebut tamrin maksudnya latihan, exercise lah. Tamarin tu exercise, dia punya jamak dia. Tamrin satu, exercise. Okey, nombor satu. Dia bagi perkataan ni. Misal ni contoh sebelah 1 sampai nombor 25. Banyak. Banyaknya. Tak apa. Okey. Dia bagi dalam bentuk tunggal seorang. Jadi kita tambahkan haula ni, ramai ni. Kita masukkanlah macam ni, haula talib seorang, haula tulab. Kalau haula'i apa jamak dia ni dah. Dia pun dah bagi siap bagi dah. Tujar. Haula'i tujar. Nombor 2, haula'i hujjaj. Nombor 3, haula'i rijalun. 4,
Hadha apa hadha. Haula'i kibarun. Nombor 5 haula'i sigharun. 6 haula'i qisarun, haula'i tiwalun, haula'i auladun. Auladun kan anak lelaki kan. Nama auladun. Cuma aulad ni kan untuk kan macam maklumannya. Kalau contohlah kita ada anak, contohnya kita ada anak 5 orang. Tak kisah lelaki perempuan, yang penting dia anak. Kita pakai aulad. Kalau kita nak perincikan lelaki ke perempuan, kena sebutlah macam mana. Sebut lelaki ke perempuan. Tapi aulad secara umumnya, dia sama ada ramai lelaki ataupun perempuan. Anak lelaki ataupun perempuan. Ke-9, hadha benun. Haula'i abna. Haula'i a'mam. Amun. Hadha syekh. Haula'i syuyukhun. Syaikhun kan, syaikhun ni ada 2 maksud syaikhun. Syaikhun yang pertama maksudnya orang tua. Orang tua. Ataupun inilah antaranya orang yang ilmuwan lah. Ulama lah kan, ilmuwan. Kita orang Melayu mungkin kita dah biasa guna kalau sebut syekhnya apa ni lah ulama. Sedangkan apa menurut bahasanya syekh juga maksud orang tua. Jadi 2 lah maksudnya. 12 haula'i dhuyufun. Haula'i dhuyufun. Duyufun apa? Rasa macam ada belajar ke? Rasa macam belum belajar kot duyufun. Saya rasa macam dah ada. Dah ada? Okey, dhaifun ni tetamu. Oh, belum. Oh, belum. Okay. Saya pun tak ingat juga dalam belajar. Okay. Haula'i dhuyufun, haula'i zumala'un, haula'i fuqara'un. Hadha faqir. Haula'i fuqara'u, haula'i aghniya'u. Haula'i asdiqa'u, haula'i atibba'u. 18 haula'i fityah. Fatah kena punya mufrad dia, kata tunggal. Okey, hadha akhun. Haula'i ikhwah. Haula'i jududun, haula'i mudarrisun, haula'i muhandisun, haula'i fallahun, haula'i mujtahidun, haula'i muslimun. Okey, start pada nombor 1 sampai nombor 20. Okey, kalau kita perhatikan start pada nombor 21 sampai nombor 25 ni, jamak dia kita hanya tambah huruf waw kan, waw nun saja kat ujung. Betul. Ni waw nun je. Yang lain tidak. Yang lain memang totally berubah perubahan dia. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab 1 sampai 20 ni dia adalah jamak. Tapi jamak apa? Jamak nama dia jamak taksir. Jam'u at-taksir. Alif lam ta kaf sin ya ra. At-taksir. Okey. Dan 21 sampai 25 itu adalah jamak. Jamak juga, cuma dia jamak al-mudzakkar, jam'ul mudzakkar as-salim. Ya, sebab kalau jamak mudzakkar salim ni kaedah dia sama saja kan, tambah waw nun saja. Tapi jamak taksir ni, cara untuk kita nak kenal jamak taksir ni, kita terpaksalah hafal sebanyak yang mungkin perubahan dia. Memang tak ada kaedah. Kalau jamak mudzakkar salim ni tambah waw nun saja kan. Mudarrisun, muhandisun. Asalnya mudarris tambah waw nun, mudarrisun. Tapi jamak taksir tak ada kaedah. Kita terpaksalah hafal sebanyak-banyak yang mungkin. Dan jamak taksir dalam bahasa Arab sangat-sangat banyak. Dan memang kita tak ada kaedah. Kita kena hafal. Tapi yang nak hafal semua penat ni, tak apa. Kadang-kadang kita ingatlah benda-benda basic je. Pun sudah memenuhi. InsyaAllah. Okey, latihan nombor 2. Nombor 2, dia kata
حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. Okay, dia kata kita tukarlah kan. Kita tukar perkataan yang bergaris ni, nombor satu ni, kita tukar kepada jamak. Pada jamak. Okay, jamak tak risau kan. Sebab kita mungkin tak ingat. Apa latihan dia bagi ni sebenarnya dah pun sebut tadi lah. 1 sampai nombor 25 tadi. Jadi kita hanya sekadar copy paste balik, letakkan kat sini. Tukarlah. Min aina hadha, min aina haula'i tullabu hum minal Hind. Itu sajalah latihan yang dia kata. Dan nombor 2 ni bersamalah tukar. Aina at-tujaru al-kibaru kan. Hum fis suqi. Okey. Apa jelas Puan? Kalau tak jelas boleh tanya. Okey. Tapi saya rasa ini setakat ni mungkin tak ada masalah ke isu dia. Cuma itulah kena hafal lah bentuk dia, jamak dia, dhaif, duyufun, zami, zumala. Tawil, tiwal, qasir, qisar. Kemudian yang sini nombor 3 ni. Adhif al-asma' al-atiyata al-marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Yang ni dia suka kita tambah ni. Tambah apa-apa yang kita macam ni kan. Abna' tambahlah abna'u Muhammadin. Abna'uhu asma' at-tullab. Dia jadi asma'u at-tullabi. Ingat disebut ni adalah bab, ini adalah bab idhafah. Kalau kita belajar bab idhafah dah berminggu-minggu kan. Idhafah kan, kata pertama mesti tak ada alif lam dan dia baris depan. Kata kedua boleh ada alif lam atau boleh juga tak ada alif lam. Macam Muhammad tak pula lagi sebab Muhammad kan nama orang, tak boleh masuk alif lam dan dia baris bawah dan ada tanwin. Macam ni asma'u at-tullab. Kita nak gabungkan. Bila gabungkan, asma' ni kan ada tanwin kan. Bila tanwin nak dijadikan idhafah, kita wajib buang tanwin. Jadi asma'u. Dan perkataan kedua yang ada alif lam ni, kita bariskan bawah tanpa tanwin. Sebab apa? Sebab dah ada alif lam dekat at-tullab. Samalah macam ni kan. Zumala'u kan. Kalau dia buat zumala'un, campur perkataan hamid, dia jadi zumala'u hamidin. Samalah. Asdiqa'u ingat mudarris, jadi asdiqa'ul mudarrisi. Okay, dia buat kata ni ini contoh dia. Dia bagi contoh dia dekat nombor 1 tu. Okay, dia bagi abna'u Muhammad. Kita buatnya jadi abna'uhu, anak-anaknya kan, anaknya. Nya ni kembali kepada siapa? Kembali kepada Muhammad lah. Sebab anak-anak Muhammad. Okay, asma'ut tullab jadi asma'uhum. Gitulah. Asma'uhum. Okay, zumala'u hamid. Tukar hamid ni kepada ka. Jadi zumala'uka. Itu saja dia punya latihan dia. Zumala'uka. Asdiqa'ul mudarris. Jadi tukar mudarris kepada dhamir hu. Jadi asdiqa'uhu. Itulah. Ini saya rasa tak ada masalah ni. Kita tukar daripada isim zahir. Isim zahir ni maksudnya kata nama yang nyata. Maksudnya kita nampak kata nama tu dalam penulisan.
tukar isim zahir kepada isim dhamir. Kita tukar daripada isim nama nyata kepada isim yang dhamir lah. Kata nama, kata-kata nama. Kahu dan sebagainya. Okey, ini saya rasa latihan ni saya rasa penting. Okey. Nombor 4 ni. Yang ni kita buatlah sikit latihan. Nombor 4, iqra al-mithala thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Okey. Dia bagi contoh ni, okey, ini bab fa'il lah, pertukaran fa'il. Kalau sekiranya pelaku dia tu ramai ataupun sedikit. Okey, at-talibu dhahaba ila al-mat'am. Kenapa kan? At-talib kan seorang. Kalau seorang, fa'il dia dhahaba tu kita tak masukkan apa-apa unsur, jadi dhahaba lah. Tapi sekiranya at-talib tu ramai, at-tullab, kita terpaksa masukkan unsur waw alif ni selepas huruf ni, masukkan waw alif pada fa'il dhahaba. Dia jadi dhahabu. Jadi latihan ni, itulah latihan dia. Okey, cuba buat nombor 1 yang. Apa nombor 1 ni? Macam mana perubahan dia berlaku? Sekiranya ini apa jadi jamak. Dah siap boleh beritahu ya? Saya siap beritahu. Supaya kita catch sikit. Okey, Ustaz dah siap. Okey, baca nombor 1. At-tullabu jalasu fil fasli. Nombor 2, al-mudarrisun kharaju minal madrasati. 3, at-tujaru dhahabu ila sauki. Ila suqi. Okey, alhamdulillah, ahsant. Okey, nombor 5. Kiranya semua perkataan ni, semua perkataan perbuatan ni tambah waw alif je dah kan? Tambah waw alif. Cuma kalau kita baca lagi sebenarnya dia ada syarat. Syaratnya sekiranya fa'il itu fa'il dhahaba, jalasa, kharaja dan sebagainya, dia berada selepas pelaku. Maksudnya selepas fa'il itu kata kerja. Pelakunya fa'il kata kerja, pelakunya atau kata subjek dia tu, verb dia jalasa, kharaja, bila berada selepas subjek yang jamak. Maksudnya subjek yang jamak tu kita masukkan waw alif. Kita baca at-tullabu dhahabu, at-tullabu dan sebagainya.
Tetapi kalau sekiranya verb tu berada sebelum subjek. Okay, kalau verb berada sebelum subjek, contohnya kata terbalik tertukar. Kata jalasa kat depan, at-tulab ni selepasnya. Jalasa at-tulab contohnya. Kalau verb tu berada sebelum subjek, verb tu kita tak masukkan waw alif. Dia tak berubah. Maksudnya kita baca jalasa at-tullabu, kharaja al-mudarrisuna, dhahaba at-tujaru. Ini tata bahasa yang kita perlu kuasai lah. Maksudnya walaupun subjek tu yang berada selepas verb tu jamak ke, sikit ke, dia jamak ke, dia tunggal ke dan sebagainya, verb tidak berubah. Memang itulah dhahaba lah, kharaja lah. Tetapi bila terbalik, subjek duduk kat depan, verb selepasnya, sekiranya subjek tu tunggal, dia tunggal. Contohnya at-talibu jalasa. Tapi bila subjek di hadapannya jamak, verb akan jadi jamak. Contohnya at-tullabu jalasu. Okey. Jelas ya? Okey, baik. Okey, yang ni dia suka kita baca. Banyak ni kan. Sampai 16 latihannya. Okey. Kita baca dulu. Okey. Tafadhali. At-tullabu fil fasli. Man haula'il auladu? Ahum abna'uka? La hum abna'u akhi. Man haula'in nas? Haula'in nas. Hum nasu. Hum hujaju min Turkiya. Aina tijaru? Dhahab. Aina tijari? Aina tujari? Tujaru. Aina tujaru? Tujaru dhahabu ila suki. Man haula'ir rajulu? Ar-rijalu? Hum doifu. Doifu seorang. Ni ramai ni. Tadi kan ada. Doyu pun. Duyufun. Okay, nombor 6. Al-falahunu fil. Yang ni, yang ni memang Al-falahuna fil uli wa abna'uhum fil mudarrisati. Aina fil madrasati. Okey. Aina tulabul jududu? Ba'duhum fi fasli wa ba'duhum inda mudiri. Okey. A'mami tujaru kibarun. Kibarun. Haula'i ikhwati. Aina abna'uka ya aliyu? Hum fid dukani. At-tullabul kibaru fil mal'abi Watullabul sugharu
Sigaru fil fasli. Haula'il apa tadi Fitiyatu Ha ha. Betul. Fit, Fitiyatu. fit, fit, Fitiyatu Fityatu. Fitiyatu. Fitiyatu ikhwatu Mhm. abuhum imamu hadal Okey, okey. Itulah imamu. imamu hadal masjidu. Masjidi. Masjidi. Masjidi imam. Okey. Haula'ir rijalu falahuna min qaryati. Okey. Aina tulabu jududu akharaju. Na'am kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Ahaula'il at-tabai Atibba'u. at-tibba'u muslimun. Na'am hum muslimuna. Li abna'i li abna Abna'un. so apa? Abna'un. Abna li abna'un so sigorun ba'dahum fil madrasati wa ibtidaiyatu Al-ibtidaiyati. al-ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasati mutawassitati. Okey, alhamdulillah, ahsan. Sekali bacaan yang bagus. Okey, nombor 6. Kalau kita tengok lagi kan, tak ada jamak taksir tadi. Kabirun. Sebutkan dia punya jamak. Kabarun Kabirun jamak dia? Kabarun. Tidak. Saya tak ingat. Mana entah tadi? Kibarun. Okey, muslimun. Kibarun. Muslimun jadi muslimuna. Okey, rajulun. Rijalu. Ibnun. Abna'u. Dhaifun. Dhaifun tadi di apa tadi? Duyufun. Fatan. Duyufun. Fatan. Alamak lupa. Fityatu. Okey, hajun. Hujujun. Hujjajun. Okey. Hujujun. Akhun. Ukhwatun Ikhwatun. Saghirun. Saghirun tak ingat. Sama dengan kabirun tadi. Sama dia punya bentuk. Sigorun. Tawilun jadi sama macam saghir bentuk dia. Tiwalun. Ghaniyun jadi aghniyaun. Faqirun. Fukaraun. Fuqara'u. Okey. Kemudian dalam kotak ni ada kalimatul jadidah. Perkataan kosakata baru. Haqlun. Al-haqlu tu sawah. Sawah lah. Sawah. Al-haqlu. Jim ni rikasan kepada jamak. Jim ni kalau kita buka kamus pun, kalau kita nampak jim tu simbol kepada jamak. Dan untuk pengetahuan, dalam kamus yang disebut jim tu, yang jamak tu hanya khas kepada jamak taksir sahaja. Okay, kenapa tak maksud sekali apa jamak mudzakkar salim tambah waw nun? Sebab jamak taksir tak ada kaedah.
kita terpaksa hafal. Jadi sebab itulah kamus ni jadi tempat rujukan. Kalau jamak mudzakkar salim, tak perlu buat pun dalam kamus sebab dia hanya tambah waw nun sahaja. Faham? Okay. Huqulun an-nasu pun an-nasu kan juga jamak taksir. Untuk seorang manusia insun. Insun dia punya mufrad. Qaryah, okey, qaryah adalah mufrad, kata tunggal. Al-qaryah. Jamak taksir bagi al-qaryah adalah al-qura. Al-qura. Okey, dhaifun tadi apa? Jamak dia? Tetamu dia punya duyuhun. Dhuyufun. Asy-syaikh jamak dia? Ni susah tadi. Syuyuhun Syuyukhun. Al-mat'am kantin. Okey, Al-mat'am. mat'am tak ada sini. Belum. Jamak dia mata'im. Mata'im. Al-mata'im. Mata'im. Ain ke? Ain. Al-mata'imu. Mata'im. Okey. Al-madrasah ibtidaiyah itu maksudnya sekolah rendah. Cuma perkataan madrasah ni kalau kita nak buat jamak taksir dia adalah al-madaris. Al-madarisu jamak dia. Al-madarisu. Risu. Kemudian, okey, dia ada version kedua, nombor ba ni kan. Kalau tadi kita belajar tentang ramai lelaki, al-fityah. Al-fityah tu at-tiwalu, para pemudi yang tinggi. Kat sini kita belajar bahagian kalau ramai pemudi, kalau ramai perempuan. Al-fatayatu. Fatayatu. Dia punya kalau seorang fatatun. Fatatun. Kalau ramai fatayatun. Okey. Okey, macam biasa pembaca satu ni. Man haula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati akhiwatu Akhawatun. Hunna. Na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna. Abuhunna Syekhu Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Okey, baik. Fatayat tu jamak, dia jamak daripada perkataan dia fatatun. Hunna zamilatian. Hunna ni sebelah tadi merujuk kepada dhamir, kata ganti nama untuk ramai perempuan, hunna. Tadi kita belajar bahagian fityah tadi, dia guna hum. Dia guna hum. Kita kata hum zumala'i. Hum zumala'i. Mereka tu ramai lelaki tu adalah kawan saya. Tapi kalau ramai perempuan, hunna. Hunna zumalati. Hunna zamilati. Zamilat tu jamak lah bagi perempuan, khas perempuan. Zamilat. Sebab mufrad dia zamilatun. Kalau ramai zamilatun. Kita tambah alif sebelum huruf ta. Hunna zamilati. Okey, akhawatun hunna. Ni kan soalan ni, tu adakah? Akhawatun hunna, adakah mereka semua tu adik-beradik kan? Akhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Siapa pula ayah mereka? Abuhunna Asy-Syaikh Bilal. Okay. Ayah dia orang tu namanya Syekh Bilal. Syekh Bilal itulah nama ayah dia Bilal lah. Nama ayah dia Bilal. Ummuhunna ustadzati.
mak mereka semua tu apa saudara saya. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasah. Qaribun minanan. Berdekatanlah. Berdekatan. Dan ni ketika nafal lah dia punya perkataan dia, nak cakap dekat kan. Baituhunna qaribun minal madrasati. Okay, ni pun sama latihan kat bawah ni. Tukarlah kan, tukar kepada, kalau ni kan semua mufrad, tapi ni untuk yang perempuan kan, ini khas untuk perempuan saja. Tukarlah daripada hadhi tadi, sebab ada kan tak ada bahagian lelaki, hadha talibun, dia jadi jamak dia haula'i tullabun. Kalau yang ramai perempuan pula, tukar samalah, haula juga, haula'i talibatun, haula'i mudarrisatun, haula'i tabibatun, haula'i muslimatun. Itu nombor 4. Tapi ini saya rasa kita laju sikit lah, sebab ini sekadar pengetahuan sikit kan. Okay, nombor 5, haula'i zaujatun. Zaujah apa zaujah? Isteri. Hadi ukhtun, jadi haula'i akhawatun. Haula'i fatayatun. Nombor 8, haula'i jududun. Haula'i kibarun. Haula'i sigharun. Haula'i tiwan. Sama je dengan lelaki. Kan nampak sama kan? Jadinya walaupun lelaki perempuan sama je. Tak ada tambah. Kalau lelaki judul tak jadi judul data, tak ada. Memang sama untuk dia, judul. Kalau kita nak cakap apa itu pelajar perempuan yang baru, ramai. Haula'i talibatun jududun. Samalah. Haula'i talibatun kibarun. Samalah. Tak ada beza. Ini sama. Tak apa ni. Yang ni kalau tak sempat apa sekarang pun tak apa, kita boleh buat selepas kelas ni. Kalau boleh latihan dalam buku nota ni pun saya rasa boleh juga buat latihan jugalah sekali, walaupun saya dah bagi latihan di luar, tapi saya rasa dalam buku teknik juga sambil kita buat juga sekali lah. Okey, seperti biasa nombor 2, iqra waktu. Ada 12. Okey, kita baca dulu. Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Min haula'il man haula'i fatayatu, haula'i binatun mudarrisah. Banatu mudarrisatu. Haula'i fatayatu zamilati. Abuhunna tabibu wa ummuhunna mudarrisatu. Aina talibatu jududu. Dhahabna ila maktabati. Aina banatuki ya. Tu. Ya ami. Apa ni? Ami? Ammati. Ammati. Hunna fil matbahu. Fi matbahu. Ada fi ni. Fi matbahi. Okay. Matbahi. Ahaula'i mumarridati muslimati. Naam. Haula'il mumarridatu muslimatun. Benar. Okey. Haula'i tabibatu. Azwajuhunna mudarrisun. Man hazihi mar'atu. Hiya zawjatu tabibi jadidi. Okey.
Kejap. Abnatuki fil madrasati sanawiyati ya Usama Usama. Usamatu Okey. ba'duhunna fi madrasatu Madrasati. madrasati sanawiyati wa ba'duhunna fi madrasati mutawassitati. Okey. Alika Ha. Ala. alaka banatu ya Laila. Alaki. Sebab Laila kan. Alaki banatu ya Laila. Na'am li banatu kibaru. Ahunna talibatu bil jami'ati. Okey. Man haula'in nisa'ut tiwalu. Hunna tabibatu min Amrika. At-tabibatu kharajna min mustashfa. Alhamdulillah. Habidah. Okey, dekat nombor 4 ni, ini kita belajar kalaulah sekiranya tadi kan kita belajar bila apa tadi? Kita belajar tadi at-talibu dhahaba kan? At-talibu dhahaba tadi kat sini. At-talibu dhahaba kan? Tapi bila dia berada di verb dekat depan, subjek dekat sini, subjek akan maintain dia punya dhahaba. Kalau macam ni kan, kan contohnya kalau jadi at-tullabu, subjek kat depan, tapi dalam keadaan jamak, terpaksa tukar jalas saja jalasu. Tambah awak alif. Tapi bila jalasa kat depan, verb kat depan, subjek kat akhir, kita kekalkan. Jadi jalasa, tak berubah. Jalasa at-tullabu. Okey, ini untuk lelaki lah. Okey, sama ada lelaki tu ramai, perempuan ataupun bertukar arah. Subjek dulu baru verb ataupun verb baru subjek. Kemudian bahagian perempuan pula. Okey, untuk bahagian perempuan, kalau dia seorang. Kalau dia seorang, contohnya talibah. Talibah dulu kan. At-talibatu. Talibatu. Okey, kita dhahabat tadi tambah ta. Jadi at-talibatu dhahabat. Kita tambah ta. Bukan ta marabutah tapi ta saja. Ta yang biasa. Bukan ta marabutah. Okey, ini kalau subjek kat depan. Okey, kalau subjek, kalau verb duduk kat depan. Kalau verb duduk kat depan, sama saja. Tak berubah. Dhahabat sama. Dhahabat at-talibatu. Okey, sekiranya kalaulah subjek tu ramai perempuan. Kalau subjek tu ramai perempuan, contohnya ni at-talibatu. Kita pun tukar tadi kan. Kalau tadi apa at-tulabu jalasu, apa at-tulabu dhahabu, kat sini pun tukar sama. At-talibatu dhahabana pun jamak. Kan? Kalau at-tulabu jalasu. Kalau at-talibatu jalasu. Kalau at-tulabu dhahabu. Kalau perempuan at-talibatu dhahabana. Lain, memang lain sikit dia punya bentuk dia, dhahabna. Tetapi kalau sekiranya verb duduk kat depan, kalau verb kat depan, dia jadi dhahabat. Kalau verb kat depan jadi dhahabat at-talibatu. Dia, kalau kita lihat, apa lain dia punya bentuk dia bila perempuan. Kalau subjek kat depan, at-talibatu dhahabna. Tapi verb kat depan, dhahabat at-talibatu. Dan memang ni lah, ini memang kena kuasai lah. Dia punya perubahan bentuk dia.
Dan dalam percakapan harian orang Arab biasa, orang Arab ni kalau dia nak cakap biasa, dia akan guna yang kedua ni. Dia pakai dhahabat at-talibatu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita kan, mungkin kita tertukar. Nak pakai kan kita tukar dengan apa, tambah waw alif ke, tambah jadi dhahabna ke, tertukar. Yang selamat untuk perempuan yang ramai, letak dulu verb kat depan, bawah subjek. Seperti dhahabat at-talibatu ataupun jalasat at-talibatu. Kharajat at-talibatu. Berbanding dengan kita letakkan subjek kat depan. Kita kata at-talibatu dhahabna, at-talibatu kharajna, at-talibatu jalasna. Itu lebih mudahlah. Kita guna yang konsep kedua ni. Dhahabat, jalasat, kharajat, at-talibatu. Kemudian ayat nombor 8 ni kan perkataan azwaj. Kan dia dua perkataan azwaj dan juga dhamir hunna. Azwaj tu adalah jamak daripada perkataan zaujun kan. Zaujah isteri, kalau suami zaujun. Zaujun seorang suami, kalau ramai azwaj. Kalau isteri seorang zaujatun, ramai zaujatun. Okay, dekat nombor 8 ni kan, tadi saya akan kita baca tadi, nombor 8 ni kata al-mar'atuan. Al-mar'ah ni seorang perempuan. Kalau seorang lelaki, rajulun. Jadi janganlah kita buat apa kalau perempuan rajulatun. Tak boleh, memang tak ada. Memang tak ada. Perempuan apa al-mar'atu, lelaki apa ar-rajul. Okay. Kemudian nama tadi. Ni bersamalah kharajna kan. At-tabibatu kharajna. Ataupun kalau kita buatkan verb kat depan, subjek di akhir, kita kata kharajat at-tabibatu minal mustashfa. Okay, walaupun kita lihat bentuk dia kan bentuk dia macam tu kharajna. Kalau verb kat depan, verb kat hujung. Kalau verb kat depan, kharajat at-tabibatu. Walaupun lain bentuk dia, tapi maksud sama lah maksud dia. Maksudnya apa? Kharajat adalah keluar kan. Apa, para doktor yang keluar. Okay. Itu saya ringkaslah. Kalau kita nak kupas lagi, mungkin dia lebih panjang lagi bahasa dia. Tak apa, kita mahkan dia dulu. Okay, yang ni kan dia buat apa? Okay, dia buat tukarkan lah. Zainabu kan Zainab perempuan. Zainabu kharajat minal fasli. Kalau ramai, contohnya Zainabu wa Aminatu wa Maryam, jadi kharajna. Kita buatlah kan. Apa al-mudarrisatu kan. Kalau dia ramai, verb pun kena tukar juga lah. Verb kena tukar. Sama macam kharajna tadi. Dia jadi apa? Kalau satu ni. Tukar kepada jamak. Al-madarisu. Al-mudarrisatu. Mudarrisatu. Zahabat jadi? Zahabna. Itulah. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Okey. Untuk ni lah, untuk kita supaya kita tidak apa mudah faham. Kalau perkataan dia tu kita nak buat jamak kan, bagi ke seorang perempuan kan, macam ni al-mudarrisatu ni kan seorang guru perempuan. Kalau kita nak jadi jamak dia, mudah saja. Kita buang ta marbutah dan kita tambah alif ta. Dia jadilah mudarrisatu. Okey, contoh lain. Macam ni kan. At-taliban. Contohnya talibatun. Nak buat dia kepada jamak mudah saja untuk perempuan. Kita mula-mula kita buang ta marbutah. Buang ni dan kita ganti dengan alif dan ta, tambah sikitlah. Jadilah talibatun. Gitu.
Jadi talibatun. Apa-apa sajalah. Apa lagi? Contohnya muhandisahan. Apa jurutera wanita. Muhandisatun. Mula kita buang ta merbutah dan kita ganti alif ta jadi muhandisatu. Okey. Sama macam nombor dua ni. Okey, cuba buat nombor dua. Macam mana Ustaz? Saya nak. Macam mana? Boleh buat nombor dua? Sekejap. Okey. Okey, ni apa ni dia nak. Ahi akan. Yang mana ni? Ni dia nak suruh nombor dua. Oh, nombor dua ni. Okey. Nombor dua ni. Nombor dua ni. At-talibat ni. At-talibatu al-jududu jalasna fi fasli. Okey, nombor tiga. Ni apa nak jadi? Ni bintu ni. Bintu dia jadi abna jamak kepada ibnun. Kalau bintun dia jadi mana tadi saya tak ingat lah Ustaz. banatun. Banatun. Banatun Muhammad. Apa? Banatun. Banatun Muhammadun Zahab. Okay. Kita baca banatu Muhammadin. Oh, banatu Muhammad. Sebab ni kan idhafah ni. Oh. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasah. Okey. Alhamdulillah. Jadi ini pun sama lah. Kita ini ada ini sekadar masukkan apa kata nama isyarat. Hadha hadhi haula. Ni saya rasa tak masalah ni kan. Maksud ini mudah. Ini hadha. Ini hadhi dan sebagainya lah. Okey, tak apa. Kemudian nombor 5 ni disuruh kita pilih dhamir yang sesuai dengan setiap ayat ni. Huwa, hiya, hum, hunna. Okey, nombor 1. Apa nombor 1? Hadza rajulun. Hum hunna. Bukan. Nombor 1 ni apa cara baca ni? Man hadza rijalun. Kalau rijalun ada alif selepas huruf jim. Rajulun. Huwa mudarrisna. Okey. Mudarrisuna. Kenapa? Okey, taklah. Kenapa ya? Tak apa. Apa boleh tanya? Kenapa? Apa yang pelik sikit? Kenapa? Mudarrisuna. Kenapa dia ada na tapi dia wa? Oh, bukan gini maksudnya. Dia perkataan dia sebab nak cakap man hadzal rajul? Siapa lelaki ini? Dia kata huwa. Kalau huwa mudarrisun tanpa na maksudnya dia adalah seorang guru. Tapi sekarang ni kita nak cakap dia adalah guru kami. Jadi huwa mudarrisuna. Okey. Aina talibatu hunna fil fasli. Okey. Min haula'i fitiyat. Man haula'i fitiyatu. Hum abna'u mudarrisi. Aina talibatul jadidatu. Hiya fil maktabati. Man haula'in nas. Hum hujajun minal hindi. Aina tabibatu
Kunna fi mustashfa wiladah. Wiladati. Wiladati. Man hadha waladul alladhi kharaja min baituka Min baituki min bai baitiki ha, min baitiki ha. Tapi ka tu tak sah. Ka tu ka boleh ataupun ki. baitika. Ha. Oh, okey. Huwa ibnu akhi. Okey. Man aina haula'i Min. duyu. Min. Sini min. Min aina haula'i duyufun. Hum minar riyadi. Okey. Min aina haula'i mubarridatu. Hunna minal Filipin. Filipin. Ha. Filipin. Man hadhihi fatatun hiya bintul mudarrisati. Okey. Okey, hati jam'al asma'il atiyah. Okey, jamak dia. Ukhtun. Ini lah macam sikit. Tak ingat. Ikhwatun. Ikhwatu Akhawatun. 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 Bintu jadi banatun. Muslimatun. Tabibatun. Betul ke? Kita tambahkan. Tabibatun. Betul. Tabibatun. Tabibatun tu seorang. Kalau dia ramai? Tabibatu. Okey. Tabib jadi tak. Oh dia bagi jamak yang maksudnya kat sini apa dia campur-campur sini lelaki perempuan dia campur-campur. Oh. Okey, tabibun jamak dia? Tabibun jamak dia atba apa? At-tabib. Dia berubah kan? Saya tak ingat lah pula. Dia baris dia tu mungkin agak ada sikit. Atiba'u. Okey. Atiba'u zaujun jadi azwajun. Azwajun. Zaujatun. Zaujatatu. Zaujatu. Okay. Fatatun jadi apa tadi? Kita tambah ya. Fatatan. Mana ada fatatan? Tambah ya. Ini jamak dia bukannya yang musanna. Fatayatun. Fatayatun. Kabiratun jadi kibarun. Tawilatun jadi diwalun. Jadi datun jududun. Ahun apa tadi? Ikhwatun. Okey. Kibarun jadi jududun. Okey. Alhamdulillah. Kemudian yang ini untuk dah ajar sikit dah apa dia ajar bahagian grammar sikit dah untuk istilah sikit dah. Kita nak kata nama tunjuklah asmaul isyarah lil qarib ni maksudnya yang dekat. Yang dekat. Hadza talibun. Hadhihi talibatun. Inilah maksudnya ini. Haula'i tulabun, haula'i talibatun. Oh, silap. Saya tadi apa saya ajar tadi. Haula ni maksudnya mereka. Tak, sebabnya bukan mereka. Ini juga. Ini maksudnya. Ini tak. Cuma okay. Ini yang untuk ramai. Okey, faham. Tertukar sikit tadi. Okey, haula pun ini cuma ramailah. Haula ini kita guna ramai lelaki dan perempuan untuk manusia sahaja. Tak boleh yang guna yang kalau kita jumpa ramai tapi ramai tu benda tunjuk tu bukannya manusia. Contohnya apa? Contohlah binatang ataupun kereta. Kereta kalau jamak dia sayyaratun. Kalau ramai yang banyak yang bilangan dia bukan untuk manusia, kita pakai hadhi. Saja. Binatang ke kenderaan tu. Maksudnya benda yang bukan manusia dijamak ke tak kisah jamak taksi ke jamak
muannas salim ataupun jamak macam mana pun kita pakai hadhi sahaja. Okey, kalimat jadi dah. Macam rasa kesempatan yang baru zaujun, jamak dia azwaj, al-mar'ah. Okey, jamak dia. Okey, kita kat sini kita tengok al-mar'ah ni kan. Al-mar'ah ni perempuan, seorang perempuan. Jamak dia adalah nisa. Maksudnya tak ada bahasa Arab jamak dia al-mar'at. Tak ada, tak ada. Yang ni memang yang ni ada sedikit dah pengecualian. Al-mar'atu seorang kan. Kalau dia ramai perempuan, nisa. Jadi kan kita tahu kan apa dalam surah dalam Quran ni ada satu surah nama dia nisa. Nisa tu dalam Quran tu menunjuk kepada ramai perempuan. Seorang perempuan iaitu al-mar'ah. Maksudnya kita belajar pada pagi ni ada perkataan yang kita ada kaedah dia. Tak sekadar tambah-tambah berbotol saja. Tu jadi perempuan. Apa jamak tambah waw nun saja. Muslim jadi muslimuna. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada jamak dia tak boleh. Kita terpaksa rujuk kamus. Contohnya rajulun jamak dia rijalun. Bukannya rajuluna tak boleh. Bin tu jadi banatun. Macam ni juga lah sama dengan macam rajulun. Rajulun lelaki seorang, nama dia rijalun. Perempuan al-mar'atu. Jamak dia bukannya al-mar'atu tapi an-nisa. Maksudnya jamak untuk perempuan tidak sama perkataan daripada mar'ah. Ini sikit lah pengecualian. Okey, bahagian jim ni samalah kita pembaca ya. Kita baca sikit. Okey. Boleh baca? Jim ni. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaikar rijalut tawil tiwalu hum atibba'u min Amerika. Min ulaikan nisa man ulaikan nisa'u hunna ummahatu talibati aba'ut tulabu indi mudiri. Betul ke Ustaz? Indi mudiri. Dah tu memang bagi atas. Tapi bila masuk ya baru kita baca indi. Inda mudiru. Inda tu. Ulaikan nisa'u qalatuka ya Maryam. Ya Maryamu. La hunna ammati. Haula'i attiba'u wa ulaika muhandisun. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika tulabu di'afun. Man ulaika rijalu hum wuzara'u. Alhamdulillah. Okey, kat sini kita ada kata nama isyarat ni. Kata nama tunjuk ni ada dua. Yang pertama haula tadi dah. Haula ini untuk yang ramai lelaki perempuan. Okey, kalau haula kan ramai lelaki perempuan ni untuk yang dekat kan. Ini cuma khas untuk manusia. Kalau jauh maksudnya mereka. Sama ada mereka tu lelaki perempuan ramai adalah ulaika. Maksudnya itu.
Mereka itu kawan-kawan saya. Haula'i ikhwati. Ini adalah adik-beradik saya. Wa ulaika asdiqai, dan mereka itu adalah kawan-kawan saya. Beza kan? So kita bila jumpa dalam Quran, haula ini ingat kata nama tunjuk untuk ramai lelaki dan juga perempuan, khas untuk manusia saja. Ini maksudnya. Ulaika itu, tapi yang ramailah lelaki perempuan, khas juga untuk manusia saja. Ulaika. Haula ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika ar-rijalu tiwalu hum atibba'u min Amerika. Okay, man ulaika nisa'u, dia nisa jamak daripada perkataan al-mar'atu, perempuan. Hunna ummahatu at-talibati aba'u at-tullabi 'inda al-mudiri. Apa yang lupa tak mudir apa? Mudir pengetua. Takut lupa kan. Ustaz, kenapa dia at-talibati? Ni at-talibati. At-talib ni sebenarnya konsep dia konsep idhafah. Ummahatu dia macam satu frasa lah. Frasa. Macam kita ni apa sebenarnya kita belajar apa? Kita belajar bintu Muhammad. Bintu Muhammadin. Samalah. Ini satu frasa. Maksudnya anak Muhammad, anak perempuan Muhammad. Ummahatul tulabati, apa ibu-ibu kepada pelajar perempuan. Dia ni lah yang kita belajar 2-3 minggu lepas sebelum ni, satu frasa bila dia ada aspek maksudnya kepunyaan. Anak perempuan ni kepunyaan apa Muhammad. Ini apa ibu-ibu kepunyaan daripada kepunyaan apa pelajar-pelajar perempuan. Okay. Dan kalau ingat lagi kan yang pernah saya bagi latihan itu dalam bentuk word ya, punya idhafah tu. Jadi boleh apa dikau balik latihan sebelum ni. Aulaika nisa'u khalatuka ya Maryam. Ni khalat ni juga jamak lah, perempuan, dan khalat pada khalah seorang. Ramai dia samalah tadi ya. Talibatun jadi talibatun. Khalatun jadi khalatun. Khalatuki dah. Aulaika nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna ammat. Samalah ammatun. Daripada ammatun, jamak dia ammatun. Hunna ammati haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haula'i rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika tullabu dhi'afun. Dhi'afun ni jamak lah. Sama macam ada kibarun, sigharun, tiwalun, qisarun, sama. Dhi'afun ni jamak daripada perkataan mufradnya seorang, satu tunggal, dha'ifun. Satu. Dha'ifun, satu. Jamak dia dhi'afun. Dan kalau kita perhatikan cara pembentukan jamak daripada macam ni, dia punya baris dia kibarun, sigharun, tiwadun, qisarun, dhi'afun. Dia macam ada unsur aspek sifat macam daripada rendah, pendek, lemah. Dia macam mana saya maksudnya dia kata kalau benda-benda macam ni yang abstrak ni biasanya dia jamak dia punya dah mula-mula bagi bawah, kemudian ada alif selepas huruf ketiga, dhi'afun, qisar dan sebagainya dah. Okey, man ulaika rijalu. Hum wuzara. Ini bersama. Wuzara ni jamak taksir daripada mufradnya iaitu wazirun. Wazirun seorang, tunggal. Jamak dia wuzara. Wazir ni menteri lah. Menteri. Jamak dia wuzara. Apa tu? Perdana Menteri. Raisu al-Wuzara. Perdana Menteri dalam syarat. Raisul Wuzara. Okey. Sebagai kita
apa saya rasa patut ikut satu sekali lagi. Perbezaan antara macam ni kan. Perbezaan antara nombor satu, apa ar-rajulu al-qasiru. Nombor dua, ar-rajulu qasirun. Saya rasa saya dah terangkan perbezaan maksud satu dan dua ni. Sorry Ustaz, sorry. Tekan. Tertekan. Saya silap. Tak apa saya takut tiba-tiba terkeluar tadi. Okey. Kalau tak silap saya minggu lepas saya ada terangkan perbezaan satu dan dua ni. Apa beza ar-rajulul qasiru dengan ar-rajulu qasirun. Yang ni nombor satu ni dua-dua ada alif lam. Kan dulu ada alif lam. Dulu ada alif lam. Tapi tanpa tanwin dah, tanpa tanwin. Ar-rajulu al-qasiru. Nombor dua ni ar-rajulu, dia yang ada alif lam sahaja. Qasir tak ada alif lam tapi dia ada tanwin. Qasirun. Okey. Ingat lagi tak apa perbezaan satu dan dua ni? Nombor satu tu ayat dia tak lengkap ni. Tak lengkap. Nombor dua? Nombor dua, dia ayat yang dah orang faham. Dah faham. Okey. Nombor satu, apa maksud nombor satu? Lelaki itu apa tu? Fakir. Apa tu? Qasir. Lelaki yang pendek itu. Okey. Kira-kira pendek itu, okey, betul. Nombor dua, lelaki itu pendek. Kita pendek. Jadi yang kita tadi kan kita belajar tadi na'at dengan man'u tadi. Na'at dengan man'u ni dia masuk di bahagian nombor satu. Tadi apa na'at man'u? Mana yang man'u? Yang kita nak sifatkan dia rajul. Mana sifat dia? Ni qasir. Rajul man'u ni lah apa saja apa istilah tata bahasa dia. Qasir tu sifat tu bahasa Arabnya sebagai na'at. Man'u dengan na'at. Okey. Dalam na'at man'u ni walaupun asalnya frasa bukan ayat. Tapi kalau kita ceraikannya dia boleh membentuk ayat seperti nombor dua. Ar-rajulu qasirun. Jadi kena hati-hatilah. Sangat besarlah perbezaan dia. Buang je alif lam totally berbeza dia punya maksud dia. Dan kena lebih cakap dan kena lebih alert. Okey. Nombor satu ni ini kita belajar, kita tukarlah sama macam dia sebelum ni kan. Tukar kepada yang jamak. Nombor satu, contoh saya bagi. Ni silap kan? Yang ni kita buang ya ni. Tak, kita buang titik ya ni. Tak ada titik ya. Okey. Contoh saya bagi, man zalika al-fata. Contohnya jadi ulaika al-fityatu apa-apa. Contohnya kita buatlah ulaika al-fityatu mudarrisuna contohnya. Okey. Cuba buat nombor dua. Man aina zalika mudarris. Min. Ini min. Min. Sebab ada aina selepas dia. Min aina zalika mudarris. Lihat dia suruh. Ulaika min apalah zalika. Kalau zalika kena kalau haulai kan? Kalau zalika kepada ulaika. Kalau hadza kepada haula. Kalau zalika jadi ulaika. Ulaika. Hadza okey. Ulaika al-mudarrisuna. Apa ayat nak buat? Min apa? Ikutlah min apa? Min. Contohlah min apa? Dari apa?
Dari mana? Oh, min fasli. Okey. Min. Boleh Boleh. Min fasli. boleh? Min Boleh. fasli. Okey. Tilka fatatu bintu tabib. Tilka itu jadi haulai. Haula kena hadhihi. Hazihi. Okay, sorry. Ulaika fatatani. Fatatan. Ulaika al-fatayatu. 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 Bintu ni pun nak kena tukar Kena tukar juga. Bintu jadi banatu. Okay, banatu. Banatu tolibatu. Tabiba. Tobibatu. Tabibati. Itu tobibati. Tapi nombor 3 sebenarnya ini memang dah hayat dah sebenarnya. Memang dah hayat. So saya rasa tak perlu tambah apa-apa pun lepas tu. Kan? Okay. So memang tak perlu tambah apa pun. Okay, nombor 4. Okay. Nombor 4. Hadha talibu minal insina wa zalika minal farsina. Ulaika Itu hadha tu hadha, bukannya zalika. Hadha haulai. Alamak, susah je nak sebut dia punya jamak tu. Tak apa. Atiba'u. Haula. At-talib tu. Bukan. Tolib apa tadi? Tulab. Okay. Okay. Haulai tulabu minal min inkatra wa ulaika minal Persia. Min Faransa. Min Faransa. Ulaika muhandisun. Ulaika kan ada ni kan. Okay. Ulaika al-muhaddisun muslim. Naam. Ulaika muhandisuna muslimun. Okay, betul. Nombor 6. Hadihi mir'atu mumarridatu wa tilka tabibatu. Ulaika. Tak. Ulaika. Bukan. Bukan. Hadihi tu. Hadihi Allah apa? Hadihi. Apa tadi hadihi? Haulaika. Tak dekat. Apa ni? Haulai. Okay, sorry. Haulai an-nisa. Okay, an-nisa'u. Al-nisa'u mumarridatani. Mumarridatati. Mumarridatun. Mumarridatun. Apa satu je tak ada dua, satu je. Mumarridatun. Wa haulai. Wa ulaika tabibatu. Okay, tabibatu. Okay. Min hadza waladu tawilu. Okay. Haulai aula. Apa nak buat? Haulai auladu. Auladu
Tiwalu bintu Muhammad. Boleh ke? Tak boleh bintu Muhammad sebab ni kan ni kan untuk anak lelaki kan. Bintu tu untuk perempuan. Dia Abna. abna'u, okey, Abna'u Muhammad. Okey, haula'i al-auladu tiwalu abna'u Muhammadin. Okey, betul. Susahnya Ustaz dia punya soalan. Susahnya nak sebut. Nombor 7 ni semua yelah soal mungkin kita baru nak tak biasa tak apa tu biasalah tak apalah insya-Allah lancarlah. Okey, nombor 8. Apa ni? Tilka al-fatatu al-sawiratu Hamdi. Tilka tadi apa tadi? Tilka betul kan haula kan? Bukan. Haula. Ulaika fityatu. Fityatu lain. Fatayatu Okey, Ulaika fatayatu sigaru. Okey. Ikhwatu. Tak, ikhwatu lelaki. Sekejap, alamak. Lupa. Akhwatu. Okey, betul lah akhawatu. Akhawatu Hamidin. Okey. 9. Mereka Ulaika nisa'u. Okey. Uhunna ke? Ummahatu. Ummahatu tolibatu. Ummahatu at-talibatu. Itu ke? Ummahatu at-talibatu. Sebab kan ni apa frasa idhafah ni. Ummahatu at-talibati. Okey. 10. 10 zalika tadi. Ulaika rijalu. Okey. Alimun apa? Alim. Kan jadi alimun. tak boleh. Jadi alim kan seorang kan? Alim seorang, kalau ramai? Kalau ramai alimuna. Tak ada, bukan. Bukan. Apa yang kita sebut? Tadi. Tak ada. Tahu tiba pelik sebut ni apa dia masa nama baru. Tapi cuba ingat balik. Kalau orang ilmuwan, kalau ramai apa? Kita sebut apa? Syekhun boleh ke? Apa? Syuyukhun. Syuyukhun, tapi ini perkataan lain. Alim. Alim jadi jadi ulam. Bukan ulam. Ulama. Ulama. Ulaika rijalu ulama'u kibarun minal mamlakat. Apa ni? Mamlakatul Arabiyyati Saudiyati. Okey, yang ni mamlakah ni biasa negara Arab yang kan sebabkan dia kan ada pemerintahan beraja. Mamlakah ni lah sistem kingdom. Kingdom. Macam antara negara yang pakai sistem beraja, dia ada PM, cumanya raja tu lebih berkuasa. Seperti negara Maghribi ataupun Morocco, nama dia Al-Mamlakatu Al-Maghribiyah. Maghrib kan Maghribi kan, dia pakai Mamlakah Al-Maghribiyah. Saudi pun raja lebih kuasa, jadi dia pakai Al-Mamlakatu kalau itu As-Saudiyah. Okey, nombor 2. Ni sudah kita masukkan dia punya zalika, tilka, ulaika. Itulah pastikan kita lancar kan. Kalau hadza, haula, hadi pun sama, haula, zalika dan juga tilka, ulaika. Hadza dengan hadza, hadi ni, haula tu dekat ini.
Kalau tilka, dzalika dengan ulaika, apa dia jauh tu. Cuma itulah berbeza jantina dan juga beza sudut bilangan dia. Maksudnya nombor satu ni mudah, ini zalika talibun, ulaika tujarun kan. Nombor tiga, ulaika mudarrisatun. Nombor empat, tilka tabibatun jadidatun kan. Maksudnya kita sekadar masukkan zalika, tilka, ulaika dalam ke semua 11 ayat ni. Misalnya saya tak ada masalah. Okey. Dia bagi lagi perkataan ni supaya kita tak lupa apa jamak ummun. Umun tadi okay, saya dah lupa dah. Dekat nombor 9 tadi. Yang kita tukar tadi. Ummuha. Ummuhatun. Ummuhatun. Okey, Ustaz, ummuhat. jadi macam mana tadi? Macam ni. Ni saya tulis. Muhatun. Ummuhatu. Okey. Ummuhatu. Abun jadi abwabun. Apa pintu maksudnya? Jauh. Kalau abun, ni bukan hafal. Aba. Dia ada alif mat. Abaun. Abaun. Okey, imra'atun. Imra'atun tadi nisa. Nisaun. Okey, ammatun. Nisaun. Ammatun jadi ummatan. Ummatan. Apa tadi Allahu Akbar. Macam saya ajar ni mula-mula kalau macam ni akhir dengan ta marbuta untuk buat jamak perempuan, kita buat dulu huruf ta marbuta dan tinggal alif ta. Jadi ummat amma. Itu bagi depan. Tu bagi atas. Ammatun. Ammat. Okey. Dhaifun. Dhaifun jadi di'afun. Okey, wazirun. Wazirun. Wuzara'un. Ismun jadi asma'un. Okey, sikit lagi cuba kita kita tukar balik. Contoh kita buat nombor 4 ni, kita tukar sini semua jamak ni kan. Asdiqa sampai ulama jamak. Cuba tukar kepada mufrad dia. Asdiqa. Asdiqa sadiqun. Okey, aghniya. Ghaniyun. Aqwiya ni apa? Pernah belajar ke? Aqwiya ada sebelum ni, saya rasa ada sebut. Aqwiya ni inilah kuat. Kalau mufrad dia apa? Tak belajar lagi kuat. Tak belajar. Tahu saya pun tak ingat dah. Qawiyun. Qawiyun. Okey. Qawiyun. Atibat tabibun. Fuqara fakirun. Zumala jadi zamilun. Wazara wazirun. Ulama alimun. Okey, lah sikit lagi nak pukul 12. Kita belajar. Rupanya bab 13 ni memang dia agak panjang sikit lah. Ni last ni kita belajar balik kaedah dia. Kata nama tunjuk isim isyarah ni yang jauh kan, yang lil ba'id. Tadi untuk yang qarib, yang dekat, hadha hadhihi. Cuma berbeza jantina saja. Hadha lil mudzakkar, hadhi lil muannath. Haula'i yang ramai lelaki perempuan. Kalau lil ba'id yang jauh sikit kan, yang jauh. Sama ada bilangan dia mufrad satu ataupun jamak dia tunggal. Sama ada jantina dia gender lelaki maskulin ataupun feminin. Okey, ini sama dah. Nidzalika, tilka, ulaika. Okey. Contoh lain bagi Muhammadun dhahaban. Muhammadun dhahaba. Contohnya ayat Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun dhahabu kan, sama kan.
Kalau kita tukar tiga orang ni kepada at-tullabu, samalah. Tak ada beza pun. Jadi samalah. Walaupun lain perkataan dia. At-tullabu dhahabu. Cuma kita percakap apa siapa tulab? Kita sebutlah Muhammadun wa Hamidun juga wa Ali. Kalau nak buat panjang, orang buatlah Muhammadun wa Hamidun wa Ali wa Zakaria. Apa-apa semua 10 nama tu dhahabu. Pun betul. Okey. Kalau untuk perempuan seorang, Maryamu dhahabat. Kalau ramai, tambahlah Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu ke, tambah lagi wa Aisyatu ke wa Zainabun. Sekian-sekian dhahabna. Tadi yang apa ingat lagi, ini kalau subjek kat depan. Kalau sekiranya verb kat depan, kalau verb kat depan kekalkan dia punya maintain. Dhahaba, tetap dhahaba. Dhahaba Muhammadun wa Hamidun wa Aliun, itu sama je lah. Dan kalau sekiranya sama untuk yang gender feminin ni, sekiranya kalau subjek kat depan, verb kat belakang ni kita tambah na. Jadi dhahabna. Tapi sekiranya verb kat depan, subjek selepasnya kita tambah ta jadi. Jadi dhahabat Maryamu wa Aminatu wa Fatimah. Dia berbeza sikit dengan kalau lelaki kan. Lelaki kalau dia verb kat depan dhahaba saja. Kalau yang verb kat depan untuk bahasa perempuan tambah ta, mati, dhahabat. Yang ni okey. Dia baru bagi perkataan ni. Jamak dia. Kau tak bagi depan-depan. Betul lah sebab dia bagi tu tapi dia bagi lewat sikit. Ummut ummahatun, abun aba, dhi'afun, dhaifun untuk lelaki kan lemah, perempuan tambah tam betul saja dhaifatun. Jamak dia samalah jamak dia, lelaki perempuan sama, dhi'afun. Tak ada beza. Qawiyun, jamak dia aqwiya, alim, ulama. Qawiyun kalau dia lelaki kan, kalau dia perempuan tambahlah tam berbutah. Qawiyatun. Itulah. Jadi aqwiya ni samalah untuk lelaki perempuan. Okey. Alhamdulillah. Sama je. Okey, setakat ni ada soalan tanya sebelum kita akhir kelas ni? Tak ada.